Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Kak Siti. Pagi ni Kak Siti doakan anda semua, semoga anda semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini, pagi Khamis yang cukup ceria, okey, walaupun di luar sedikit macam mendung nak hujan dekat Kuala Selangor ni. Okey, jadi pembaca kaji cuaca pula. Just maklum dekat sini Kuala Selangor sedikit mendung, tapi tidak tidak bermakna dia efek kepada keceriaan kita pagi ini kan. Okey. So bagi anda semua yang baru terjumpa Kak Siti, jom teman Kak Siti live pagi ini. Kak Siti ingin berkongsi kepada anda semua. Okey, Kak Siti nak kongsikan nak sembang apa? Okey, pagi ni Kak Siti nak sembang pasal pandai. Okey, Kak Siti nak buka hari ni Kak Siti nak santai-santai, nak bagi anda semua nak bagi anda mendengar beberapa video. Kak Siti bawakan kepada anda beberapa video. Jom kita layan video-video dekat mana? Dekat dalam YouTube tentang pandai. Okay. So kadang-kadang kita tak jumpa atau kita tak nak cari ke apa ke kan video-video ni. Jadi Kak Siti akan bawakan kepada anda. Dan jom kita sama-sama dengarkan video ni. Kak Siti dah share tadi video. Macam semalam kita ada pandai di berita Al-Hijrah. Okay. Tetapi ni ada satu berita yang pada April 2020. Okay. So Kak Siti akan buka beberapa video dan kita sama-sama perdengarkan. Okey, jadi sebentar Kak Siti akan mainkan video ini. Dan sebelum kita menjemput presenter seterusnya, ini satu topik yang amat menarik sebenarnya, dan kita punya presenter ni baru saja dapat masuk ke Superb Final. Ya. Memang fresh from the oven, baru semalam. Jadinya kita ingin menjemput saudara Khairul untuk berkongsi berkenaan dengan pandai. Dipersilakan Khairul. Assalamualaikum. Okey, sebelum saya teruskan, disebabkan topik kita pandai, kita nak cari orang-orang yang pandai dalam bilik ni. So kat hujung nanti, instead of you all tanya soalan, saya akan tanya soalan. Dan siapa yang boleh jawab, kita ada t-shirt pandai. T-shirt macam saya pakai ni nak diedarkan kepada audience lah. Ada beberapa t-shirt. Nanti saya ceritakan. Alright. Sebelum saya cerita tentang pandai, ada sikit-sikit yang kenal saya. Tapi yang kenal saya kebanyakannya melalui company yang saya start sebelum ni lah. So about 11 years ago, saya start satu company, Aiden Group of Company. So ada beberapa subsidiary lah. Saya dengan kawan-kawan sebaya, sekolah, start satu company. So ramai saya kenal saya sebab benda ni, dan salah satunya ialah Aiden Technologies lah, iaitu sebuah company yang buat benda-benda yang B2B, benda-benda boring sikit ni lah, dengan klien-klien macam ni semualah. Okay. Tapi kita ada juga, dan tim dah grow sikit lah for some time sebab dah 10 tahun apa semua. Tapi kita ada juga satu subsidiary yang di start actually serentak, iaitu Bagai Education kita. Dan Bagai Education ni pun sama juga di grow secara organik sikit-sikit, dan alhamdulillah tim besar sikit lah. Dan apa yang kita buat, tim saya gelak kat tadi, kita actually jual ILEO je dalam education ni. Kita pergi sekolah-sekolah, buat program-program seluruh Malaysia, di Sabah, Sarawak, Pedalaman, buat program-program kecil-kecil lah, main-main game dan apa semua. Tapi alhamdulillah in 2013, kawan saya, partner saya dengan saya pergi ke Cyprus, dan kita jumpa group of educators dekat sana yang run Kangaroo Math Competition, iaitu competition matematik yang terbesar di dunia. Tapi dia run everywhere, dekat semua negara, tapi kat Malaysia tak ada at the time. So kita pun decide nak bawa Kangaroo ni ke Malaysia. For your Malaysian, Kangaroo ni paper based contest. Dia satu hari je satu dunia, serentak satu dunia. Simple je. Dan kita pun call lah all the schools in Malaysia, 11,000, 12,000 sekolah kat Malaysia ni. Dan much to our surprise, 10,000 student decided to pay RM35 each to join Kangaroo ni in 2013. And number ni pun grow, dari 10,000, 20,000, 30,000, dan this year in March, 42,000 student actually pay to join Kangaroo. Ni satu program je lah. And along the way kita introduce lah macam-macam program lain.
And sekarang ni 70,000 student actually bayar untuk join mana-mana program kita in this year alone, di 2019 setakat inilah. Okay, baguslah. Alhamdulillah kita dapat impact banyak student, semua benda ni. Tapi benda yang kita buat ni benda biasa je, satu hari je setahun. So kita rasa with teknologi, kita boleh buat macam-macam impact lagi besar. Dan kita tengok student spend a lot of time on mobile devices. Tapi kat Malaysia ni tak ada app yang betul-betul bagus. Dan kalau saya dan tim, Alhamdulillah lah, kita memang passion dalam education kan. So kita go around lah 5-6 years ago, since 5-6 years ago, kita pergi go around, bawa student, anak-anak kita yang dari luar bandar, kita bawa pergi ke tempat-tempat ni, ada compete dengan antarabangsa apa semua, dan mereka ni bagus-bagus. Dan kita tengok juga apa yang ada luar sana, app education yang kat luar sana. Banyaklah unicorn besar. Even negara jiran kita, Ruang Guru ni pun ada satu app yang 15 juta orang guna. Sedangkan kat Malaysia tak ada. Ada Baiju kat India, kat China, kat US apa semualah. So kita pun dekat ideation. So ni saya nak cerita proses ni lah. Dekat ideation. Sebab idea ni baru lagi, baru few months. So kita pun tulislah atas kertas apa yang kita buat. Hopefully you all boleh tengok story kita. Dan ada banyak cara lah kita boleh develop benda ni. Tapi kita decide daripada kita buat macam orang gila setahun, lepas tu launch gila-gila, kemungkinan ni kita bungkus jugalah macam orang gila. So kita pun decide nak guna Lean Startup punya mekanism. Ni kebanyakannya orang-orang kat sini mungkin tahu yang terlibat dengan startup. Lean Startup punya cara iaitu instead of buat benda yang besar, kita ada assumption ni, hypothesis kita buat benda kecil je. And then kita test. So dia build, measure dengan learn. Kalau you all tak tahu semua benda ni, tak apa, you ingat benda ni saja. Build, measure dengan learn. Build memang of course kita build, tapi instead of build benda yang besar, kita build benda kecil, kita measure, learn. Yang penting kita laju. So benda ni panggil Lean Startup. Siapa yang tak tahu, kalau tak tahu boleh baca buku ni lah. Buku ni dah lama, buku Eric Ries ni. Tapi dia buku bagus untuk Lean Startup. Okay. Seterusnya, prototyping. Okay, bila kita dah ada idea, macam mana nak buat benda ni? Macam mana nak buat? Of course, mula-mula kalau ikut Lean Startup, kena jumpa customer terus lah. Kita tak payah develop terus. Kita buat atas kertas je. So, kita lukis atas kertas, padam-padam, lukis, jumpa customer. Jumpa cikgu, jumpa student, dapatkan feedback. Buat apa nak develop dulu, bayar orang ke apa semua. Itu kita lukis atas kertas. And then bila dapat dah, kita pun buatlah kita punya ni. To cut the story short, kita adalah kita punya mockup semua. Dan one of the tools yang kita guna untuk wireframing. Wireframing ni rangka lah. Kita guna Balsamiq, balsamiq.com. So boleh guna, ada yang free juga. So kita guna rangka ni untuk buat dia punya rangka lah. Ni rangka wireframe. Rupa dia lebih kurang macam ni lah. Ni actual pandai dulu. Punya rangka first kali. Kita assume lah macam ni. So of course ni rangka hitam putih, tak ada design. And then next step adalah design. So banyak graphic designer sini, kita pun come up lah dengan kita punya branding design apa semua, color code. Yang ni yang latest lah. Yang mula-mula actually dia warna pink ke purple-an. Pink purple. Tapi bila kita go around, kita tak develop lagi. Kita jumpa cikgu-cikgu apa semua. Cikgu ni konservatif sikit. Dia tengok warna pink ni macam LBGT sangat. So kita decide warna dia konservatif sikit lah, hijau, macam hijau pas kot. So lebih selamat sikit lah. So kita teruskan dengan warna ni. Tu the beauty dia. Kalau kita dah develop dah susah. So and then bila kita dah develop, daripada develop terus kita guna tool Zeppelin ni. Zeppelin ni zeppelin.io boleh guna. Dia free for satu project boleh guna. So dia adalah orang tengah antara designer dengan engineers. Daripada you develop terus, you buat dengan ni senang. Sebab dalam ni workspace actual, pandai. Saya tunjuk sikit-sikit lah. Apa yang menarik dia, you boleh interact dengan satu interface ni. Ni contohnya you boleh pegang-pegang button dia apa semua, and you boleh view lagi. Dan setiap elemen pun you boleh view. Contohnya elemen kat tengah-tengah macam tu English tu apa semua, you boleh boleh view lah. Macam ni. So and then you boleh tengok juga dia generate the color code semua automatically. Dia boleh splice the image tu, you boleh download the asset macam SVG, PNG apa semua, dan dia generate tu CSS code dalam web, iOS, app apa semua, dengan Android apa semua tu automatically, senang kerja. Alright. So itu proses dia lah secara ringkas. So dari segi teknologi, ni teknologi kita gunakan. Ada bahagian Android dengan web API. Bahagian Android kita guna benda-benda ni. MVP tu macam MVC, ramai sebut MVC hari ni. Tapi instead of module view controller, dia P. P tu adalah presenter. Dia pelik sikit, tapi dalam kes kita rasa sesuai. And then ada benda-benda lain. Untuk web dengan API ni, kita guna PHP Laravel, GCP. Kita guna kawan kita jugalah, Run Cloud to manage. Alright. Dari segi features, pandai ni benda simple je. Kita baru lagi, kita pun tak tahu actually benda ni mengarut ke tak. So kita buat benda yang simple je. Pandai ni design education content yang personalized, ikut age group dengan subjek dia everyday. Tapi dia personalize lah, ikut performance. Student boleh jawab hari-hari, everyday dapat new content baru. And then dia dapat immediate feedback. Jawab, boleh tengok correct answers, boleh tengok explanation. Lepas tu adalah gamification elemen yang canggih-canggih ni. Semua ni ada, actually dah ada. Tapi apa yang bezanya, Pandai ni actually based on the SKP, iaitu a thick document issued by MOE yang list down all the things dan student kena belajar for a particular subject, particular level. And that's why kalau tengok belakang back-end Pandai ni, kita buat di scalable sikit.
Dia list down all the syllabus KSSM daripada step dari 1 sampai tingkatan 6, lepas tu pecah ikut subjek, pecah ikut chapter, subchapter, topik, subtopik, apa semualah. Sampailah performance level 1 sampai 6 as listed by the SKP. So dia scalable, sekejap je boleh ubah. Tahun depan yang ubah syllabus pun kita boleh. Kita boleh make syllabus negara-negara lain ke apa semua pun boleh. Kalau jadilah benda ni. Okay, dari segi timeline, so Alhamdulillah kita actually conceive the idea tu masa bulan Mei, masa bulan puasa itu. Baru lagi lah. Tapi along the way of course kita leankan diri kita, cepat-cepat jumpa orang, dapatkan feedback ni actual timeline. Dan kita test semua dan kita dah submit ke Google Play dan since about 3-4 weeks ago, 9 October kita dah boleh download lah on Android, Google Play. Tapi of course kita buat satu je lah. Buat apa? Buat dua-dua iOS. Kita tak tahu lagi actually benda ni mengarut ke tak. Kita buat satu je, Android je. So kita sekarang dalam public beta untuk testing. So lepas 3 weeks kita fokus on SPM student sahaja. And kita Alhamdulillah kita dapat good feedback. Orang bagi komen macam-macam, 5-star rating, kita happy lah. Dan dapat few thousand downloads, dapat ribuan orang yang register sebagai actual user, dia orang guna, aktif, bagi komen apa semua. Dan itu yang kita nak, actually feedback tu. Dan kawan kita dekat Admans pun tiba-tiba review, saya pun terkejut. Dia review juga dekat Aman, keluarlah media-media, tiba-tiba masuk super, menang pula peringkat 1 semi-final, so semalam tiba result masuk final pula. So kita pun tak sangka. Tapi apa yang kita tengah buat sekarang actually ada dapat feedback. Itu paling penting along the way. Daripada cikgu, pusat tinsa, kena jumpa hari-hari. Student pun jumpa hari-hari sebab ni actually users kita, parent pun sama, tukang bayar. Dan plan kita ialah nak launch Januari 2020. So idea kita bulan puasa, kita develop, sekarang ni public test. Benda yang ada sekarang ni dalam Android tu, Google Play tu adalah benda yang paling simple sekali. Kita tengah develop benda lain lah, tapi itu simple, kita dapat feedback dulu. Plan dia nak launch Januari 2020. So ni tim saya, ni tim yang sama juga dalam Aidan tadilah. 3 orang ni kita kawan daripada sekolah apa sebaya. So yang kanan sekali adalah CTO, Encik Akmal. Mana Akmal? Akmal ada? Okay, dia duduk kat belakang pakai baju pandai kelabu dengan topi hitam. So dia pegang t-shirt sekarang. Dia pegang baju-baju yang nak diedarkan. Itu sebab saya introduce dia. So siapa nak follow saya rapat-rapat, boleh follow dekat sini. Email atau Facebook atau Instagram saya tak aktif sangat, tapi saya boleh follow saya sini. Okey. So dan kepada siapa-siapa yang buat benda-benda kaitan dengan education ataupun boleh contribute ataupun boleh integrate, ada yang kat tangan dah. Boleh jumpa saya. Okey, nanti kita collaborate. Sebab daripada kita compete with each other, baik kita buat sama-sama. Kita grow sama-sama. Ada benda yang you strong, ada benda yang kita strong. Kita partner lah, kita memang cari partner. Good partner lah, bukan partner, good partner. Kita cari good partner. Kalau you good, kita boleh partner. So, dan kalau nak jemput kita sharing-sharing pun boleh juga. Ni 10 minit je, tak nak cerita panjang-panjang. Alright, so tiba masanya saya wrap up dengan apa yang saya janjikan, iaitu nak bagi t-shirt. Apa dia tadi? T-shirt ni, kalau nak dapat, kena download app ni. Dan dalam tu ada soalan. Berpuluh-puluh soalan. Jadi orang pertama yang dapat 15 betul dalam app ni, hari ni today's punya score dalam app dia, boleh jumpa Akmal tadi, pakai topi hitam, dia angkat tangan. Tunjuk kat dia, nanti dia bagi t-shirt. Pandailah t-shirt macam saya pakai. So, bolehlah download. Tapi saya minta maaf lah kepada iOS. Kita tak ada lagi iOS. Ada yang dah gelak. So, kita ada Android je sekarang. Sorry. Tapi kepada yang lain yang Android ni, kalau ada komen yang bagus-bagus, yang bagus-bagus tak apa, simpan. Yang negatif, yang komen-komen yang membangun boleh datang pada saya lah. Komen-komen yang positif boleh masuk dalam Google review, rating tu, bagi 5 star. Tapi yang tak bagus-bagus tu saya nak dengar. Kita nak dengar, dapat feedback, kita nak improve further. So itu saja kot. Okey, dah dengar kan? Dah dengar betapa begitu pandai kini. Okey, ada lagi video yang saya nak bawakan kepada anda. Okey. Baru malam tadi di mana? Di TV Hijrah. Okey. Jom kita tengok manakah video dia. Jom sama-sama kita dengarkan. Okey. So sama-sama kita dengarkan video ini. Jom bersedia saya bawakan lagi satu video. Okey. Berkenaan dengan pandai. Kali ni kami
kami punya tagline satu pandai satu rumah. Okey. So kalau Kak Siti yang orang kata Kak Siti yang mewar-warkan macam tak best sangat kan? Apa kata kita dengarkan sendiri daripada Tuan Khairul. Okey, you all semua dah bersedia? Okey, you all semua dah bersedia? Kak Siti akan mainkan video kedua ini. Okey, jom. Bagi yang dah follow tu, bagi yang dah dengar tu, thank you. So you all share dulu, share kepada kawan-kawan supaya dia orang semua boleh orang kata boleh follow Kak Siti kan. Jadi kita sama-sama mendapat manfaat. Okey, so kita sama-sama dapat manfaat dari video yang akan Kak Siti mainkan ini. Dah bersedia? Okey, jom. Masih bersama berita Al-Hijrah. Hanya berbekalkan peranti pintar, kini pelajar sekolah boleh menikmati pembelajaran yang interaktif menerusi aplikasi e-pendidikan Pandai secara percuma. Dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara gamifikasi serta bahan pendidikan yang menarik, pelajar tidak mudah berasa letih dan hilang tumpuan meskipun proses pembelajaran dilakukan secara dalam talian. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Khairul Anwar Muhammad Zaki, selain mesra pelajar, aplikasi Pandai juga menawarkan kemudahan akses kepada ibu bapa untuk memantau segala aktiviti dan prestasi anak-anak mereka setiap kali menggunakan aplikasi Pandai. Melalui modul Pandai Parent, ibu bapa juga mempunyai ID sendiri dan mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Jadi sebagai contoh, seorang ibu misalnya ada 3 orang anak, dari tempat kerja pun melalui aplikasi Pandai boleh melihat, sebenarnya anak sulung saya ni dah siap dah semua latihan dan kuis-kuis mereka. Anak kedua, belum mulakan lagi. Kadang-kadang anak ketiga mungkin banyak salah, banyak kesilapan, ada kelemahan tertentu. Dan Pandai memberikan analisa yang lengkap untuk ibu bapa memantau dan terlibat dalam pelajaran anak-anak. Tambahnya, sehingga kini lebih 250,000 pelajar sekolah rendah dan menengah dari seluruh Malaysia telah menggunakan aplikasi Pandai dan menjangkakan bilangan pengguna mereka akan terus meningkat menjelang tahun hadapan. Justru Pandai membuka penyertaan kepada orang ramai sebagai konsultan dalam membantu menaikkan taraf pendidikan pelajar menerusi Pandai dan sekaligus menjana pendapatan yang lumayan. Jadi untuk tujuan itu dan kerana keadaan ekonomi yang juga disebabkan oleh pandemik, kami telah decide untuk membuka peluang kepada orang ramai untuk join Pandai sebagai konsultan Pandai dalam perjuangan pendidikan kami. Jadi peluang ini adalah untuk menjana pendapatan dan terbuka pada semua orang. Tak kisahlah anda ni seorang ibu bapa ke, seorang guru ataupun daripada sebarang lapisan masyarakat, asalkan seseorang yang cintakan pendidikan untuk merahsiakan perjuangan kami, satu rumah, satu Pandai. Pandai menawarkan topik pembelajaran berkualiti mengikut piawaian Kementerian Pendidikan Malaysia yang meliputi pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5. Orang ramai yang berminat untuk menggunakan aplikasi Pandai atau mahu menjadi konsultan Pandai boleh memuat turun di Apple Store, Google Play Store atau hubungi nombor seperti yang tertera. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa Okey, dengar, dah dengar sendiri, okey, dah dengar sendiri apa yang Tuan Khairul war-warkan tadi. Mereka, okey, Pandai sedang mencari konsultan untuk dibantu, okey, bagi anda yang ingin menjana pendapatan, okey, di sinilah platformnya. So jangan tunggu lagi, cepat-cepat kita grab peluang ini. Okey, apa lagi video yang ingin Kak Siti mainkan kepada anda? Okey. So sebenarnya anda boleh sahaja pergi dekat carian beberapa video-video yang telah
dimuat naik oleh pihak Pandai untuk tontonan kita semua kan. So dekat sini terdapat juga beberapa terdapat juga beberapa video-video tentang preview, tentang apakah itu Pandai, pengenalan Pandai dengan lebih details. So untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pandai, bagaimana Pandai ini boleh menjana pendapatan, menjanjikan pendapatan kepada kita semua. Jadi jangan ketinggalan. So kat macam ni, macam yang ada sekarang ni, jom terokai sains bersama Pandai. Sebenarnya banyak lagi, banyak lagi features-features yang terdapat di dalam Pandai. So untuk kita terokai, kita boleh sahaja pergi di mana? Pergi carian pandai.org. So di situ adanya informasi-informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Jadi sebagai ibu ayah yang cintakan anak mereka, ibu ayah yang ingin melihat anaknya berjaya dunia dan akhirat. So inilah masanya. Kerana di Pandai lah sebenarnya platform yang sememang-memangnya tepat. Ibu ayah tak perlu lagi risau kerana di dalam Pandai banyak features-features yang begitu menepati begitu menepati kehendak ibu ayah, menepati kehendak anak-anak dan juga guru-guru. Sebab kami adalah pelengkap, bukan pesaing, especially kepada guru-guru di luar sana. Jadi jom guru-guru, ibu ayah, dapatkan Pandai untuk anak-anak anda. Kalau tak tahu mana nak cari Pandai, tu Kak Siti dah letak nombor telefon Kak Siti. So apa tunggu lagi? Jom tekan saja link yang diberi. Pasti Kak Siti akan bantu anda kan. So memang Kak Siti bersedia membantu anda. So Kak Siti bersedia membantu anda memajukan pelajaran anak-anak di samping anda boleh menjana pendapatan. Bagaimana caranya? Itulah caranya dengan tindakan yang caranya adalah dengan tindakan pertama, tekan pada link yang dah kami sediakan di ruangan komen. So jangan tunggu-tunggu lagi, ibu dan ayah, jangan tunggu-tunggu lagi. Inilah masanya. Pelajaran hari demi hari semakin meneroka, semakin ke arah lebih advance. Pelajaran dari hari ke sehari mendapat sentuhan teknologi. So dengan kemajuan teknologi ini sebenarnya juga memberi impak kepada cara anak-anak kita belajar. Jadi kita tak boleh bagi anak-anak kita stuck belajar dalam version lama. Kita tak boleh beri kepada anak-anak kita stres bagi mereka belajar cara kita. Sebab dunia anak-anak sekarang berbeza dengan cara kita belajar. Jadi kita perlu ambil hati anak-anak. Kita perlu menyediakan pendidikan sebagaimana yang mereka mahukan, bukan memberi yang kita mahu. Kita perlu mengenali hati budi anak-anak kita, apa sebenarnya kehendak mereka dalam pelajaran. Mereka nak belajar seolah-olah mereka main game. So konsep gamification ini ada di dalam Pandai. So memang sangat-sangat best. So bagi anda yang inginkan special preview daripada Kak Siti, daripada you all inginkan preview special daripada Pandai by Siti Kaya, apa tunggu lagi? Kak Siti bersedia mencurahkan ilmu di dada kepada anda, bersedia memberi pendedahan, bersedia memberi preview secara dalam talian, dalam grup yang kecil. So kalau you all nak special preview pun is okay, no problem.
tidak ada masalah. Kami sedia berkhidmat untuk anda. Jadi, untuk tak membuang masa, di situ ada tekan link dia. Okey, di mana kami sebenarnya ada pandai secara percuma, di mana pandai premium secara percuma selama 7 hari. Apa-apa pun tak perlu nak fikir, tak perlu nak bertangguh, tekan saja link tersebut. Kami sedia membantu anda. Ingat tu, kami sedia membantu anda. Sebenarnya banyak lagi video-video yang ingin kami kongsikan. Okay, so banyak video banyak video yang ingin kami kongsikan kepada anda. InsyaAllah kita akan terus bersiaran di lain waktu. Salam sayang daripada Kak Siti kepada anda semua. Okey, so Kak Siti ingin mengakhiri live Kak Siti pada pagi ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.